Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung daripada syaitan yang dia kejam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. InsyaAllah sebelum kita teruskan majlis ilmu kita persilakanlah siapa siapa yang dapat lebih. Saudari Aida dah pandai baca Fatihah? Assalamualaikum. Cik Aida. Siapa yang ada situ? Kalau boleh. Saya dah bunyi ke earphone kami. Boleh bimbing bacaan Fatihah kita pagi tak? Boleh ya? Dah pandai Fatihah belum? Kalau ikut syahadahnya September. Dah pandai, alhamdulillah. Okey, dah pandai, alhamdulillah. Dah masuk maksudnya walaupun baru syahadah lepas dah pandai Fatihah. Okey, teruskanlah. Kita cuba dengarkan sama-sama Fatihah. Kita mulakan pagi tak dengan Fatihah dulu. Silakan. Boleh Aida? Boleh ya? Mau kami okey. Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Boleh ya? Boleh, alhamdulillah. Sama-sama kita hayati maksudnya. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan sekalian alam. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Raja pada hari pembalasan. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau yang kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang Kau telah berikan nikmat, bukan jalan-jalan yang orang yang dimurkai dan bukan jalan-jalan orang yang sesat. InsyaAllah kita susuli dengan doa. Semoga kita diberi kefahaman untuk tajuk kita hari itu. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min hazawai ar-rahimin walhamdulillah. Tengah menjawab. Okey, insyaAllah kami minta izin untuk mute sekejap. Mungkin lupa nak mute. InsyaAllah kalau ada soalan juga boleh buka mikrofon sebenar. Jadi insyaAllah sambung lagi. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jadi alhamdulillah pertama-tama dan selamanya subhanallah, kalau siapa yang ada ikut semalam, alhamdulillah pagi ini kita bangun semula, Allah berikan limpah dan izinnya untuk sama-sama lah pada waktu duha, waktu sebelum tengah hari tu, yang mana saya dah semayang lah antara yang waktu panjang tu, antara isyak dan subuh pun saya dah semayang yang wajib. Sama juga untuk lepas subuh sampai zuhur pun saya dah semayang yang wajib. Tapi insyaAllah kita isikan waktu-waktu lapang macam tu, waktu terutama lagi hujung minggu, hari tu hari Ahad 4 Mac subhanallah. Pejam celik dah bulan Mac dah. Baru je kita sambut tahun baru Arya, tahun baru Cina juga subhanallah. Jadi pejam celik dah masuk bulan Mac dan selamat lagi kalau ikut countdown semalam 29 hari 28 hari lagi kita akan menjelang bulan puasa, bulan Ramadan. Jadi dalam Islam bulan hari itu adalah bulan Sya'ban, 3 masih sama 3 Sya'ban. Semalam pun 3 Sya'ban, pagi siang tu pun masih 3 Sya'ban sebab kalender lunar, kalender Islam kita ikut lepas maghrib. Lepas maghrib sampai ke maghrib dia kalendernya. Okey. Jadi subhanallah, kita bukan mengikut terbit matahari atau jam 12 tengah hari atau 12 tengah malam sebagai pertukaran 12 tengah malam sebagai pertukaran hari. Kita gunakan waktu maghrib ya, waktu matahari turun untuk melihat lebih tepat dari segi
jamnya tadi, subhanallah. Alright, jadi kalau Allah hari ini sebagaimana kita janjikan, kita akan masuk dalam tajuk baru, dalam modul tahap baru. Semalam kita dah habis cerita pasal syurga dan neraka, dan hari ini kita sama-sama akan tengok tentang bagaimana kita menjaga batas-batas aurat. Batas-batas aurat dalam Islam. Bila sebut aurat, aurat rasanya dah ramai juga yang tahu kan. Rasanya tak ada satu agama yang di dunia ni yang sangat particular macam mana cara pemakaian kita. Cara pemakaian kita macam mana. Bukan kata tak boleh pakai coat, pakai blazer dan sebagainya. Boleh boleh guna, tapi ada batas-batas ni yang boleh diperlihatkan. Jadi kita tengoklah Islam mungkin bagi yang RC yang orang Katolik, bagi yang itu kita nampak juga, kita nampak yang dan siapa yang mendedikasikan hidupnya kepada agama, dan tak boleh kahwin kalau orang Katolik, dia orang pun menjaga aurat, maksudnya pakai tudung juga dan yang ni lah. Jadi subhanallah, hari ini kita nak tengok dalam Islam sebenarnya macam mana aurat ni. Sebenarnya sebagai seorang mualaf mungkin tertanya-tanya kan, adakah tengok orang Islam lain macam mana pakaian, ada yang pakai tudung, ada yang tak pakai tudung, ada yang pakai seluar pendek dan sebagainya kan. Jadi ketat atau longgar, jadi semua ni subhanallah ikut kita kena belajar. Kalau kita tak belajar, pastinya kita tak tahu sama ada sebenarnya apa yang kita ikut tu benda yang telah diajar oleh Nabi, ikut sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun nak kena tahu juga. Jadi taklah kita maksudnya tadi kita ikut buta-buta ikut kan, orang lain tutup, kita pun ikut cara orang lain tutup kan. Bukan, kita kena belajar, tengok dalil sumber dia dalam Al-Quran, tengok hadis-hadis yang menceritakan supaya kita lebih yakin dan lebih tepat menepati apa yang disyariatkan. Jadi sebelum kita cerita lebih panjang masuk dalam modul, sebab kalau masuk modul ni terus cerita pasal aurat lelaki, aurat perempuan kan, apa yang boleh dilihat, apa yang tak boleh dilihat, terus masuk ni. Jadi sebenarnya apa dasar ni kan, apa hikmah Allah suruh kita tutup aurat. Tutup aurat ni kan, apa hikmah ni maksudnya kelebihan atau manfaat lah, manfaat kita menjaga aurat. Jadi kalau Allah, kalau sebagai seorang Islam, kita tahu Tuhan kita maha mengetahui dan dia tahu apa yang baik untuk kita. Jadi sebagai seorang Muslim yang meyakini bahawa bila Tuhan perintahkan sesuatu, itu sebenarnya untuk kebaikan kita. Bukan kita saja tapi masyarakat seluruhnya. Subhanallah, masyarakat seluruhnya. Jadi bila bercerita tentang aurat secara peribadi, segalanya bermula dengan mata. Subhanallah, segala bermula dengan mata. Bila kita melihat pasangan yang lain jadinya, kata orang lah, lain jadinya, tarikan tu tetap ada. Tarikan dan Islam datang membataskan, contohnya adik-beradik, dengan mak bapak sendiri, dengan keluarga terdekat dan sebagainya kan, dia membataskan. Jangan ada hubungan yang lebih daripada yang sepatutnya. Jadi faham-faham ya. Jadi bila bermula daripada mata, tu sebab tu bahaya sekarang ni dunia teknologi dan sebagainya. Bila kita buka Facebook, masing-masing menayangkan kecantikan, berseksian dan ketampanan, kehandsomean dan masing-masing kan. Jadi sampai psikologis pun sebut adalah satu penyakit bagi orang yang suka tangkap gambar, posting kan. Gambar posting untuk dilihat oleh orang. Sedangkan kalau dalam Islam sepatutnya kita kena jaga hati kita. Jangan ada sikap, walaupun handsome macam mana pun, walaupun cantik macam mana pun kan, memang fit dan slim macam mana pun, bukan untuk diperagakan, untuk ditayangkan untuk semua orang tengok kan. Sebab pastinya kemudaratan akan berlaku. Apabila kita
menunjuk-nunjuk tadi. Orang hasad dengki, atau kadang-kadang gangguan yang kita tak minta pun. Tak minta pun. Jadi orang yang kita tak kenal pun tiba-tiba minta nombor, tanya dia ni, sebagainya kan. Jadi, subhanallah, Islam datang untuk menjaga batas-batas perkelawan ni. Kalau serius nak ada hubungan dan sebagainya, jumpa wali dulu. Jumpa bapa dulu. Bapa atau siapa saudara lelaki yang menjadi penjaga kita untuk minta izin kan, untuk ni. Kalau jadi subhanallah, Islam datang untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi subhanallah, hari ini kita nak tengok secara detail, secara perinci secara terperinci apa yang dimaksudkan dengan aurat. Subhanallah. Saya minta izin untuk share screen. Ada soalan sebelum kita nak teruskan? Ya, saya masuk dululah. InsyaAllah boleh type dalam grup. Kalau ada soalan boleh type dalam grup. Ya, Alhamdulillah. Sebelum kita teruskan, saya nak raikan dulu lah. Okay, Kak Fika kita Alhamdulillah online. Kak Nurul yang pertama masuk. Kak Nurul yang pertama masuk. Cik Puan Aida kita tadi. Sebentar tadi bimbing macam Fatihah. Kita minta maaf tak ada nama penuh lagi. Cuma saya letak contoh je lah. Saudari Kaisara. Okay, Kaisara. Kemudian ada jumpa sekali ya. Kita dah jumpa sekali kat Masjid Miri. Nur Aisyah Izara, Alhamdulillah, Kak Nurai. Ya, Alhamdulillah. Kita antara Allah pilih pagi ini untuk bersama-sama tambah ilmu. Tapi insyaAllah, kelas kita ada rakaman. Kelas kita ada rakaman. Jadi siapa-siapa yang tak berkelapangan pagi ini nak join kita, tak berkelapangan nak join kita, insyaAllah boleh tengok balik rakaman. Jadi kena Allah, sebenarnya satu hari ini saya diberitakan saya subhanallah kita ada dalam kita update ni. Sekejap tadi saya dah update subhanallah ni dia. Okey dah update dah. Ini dia. Okey, kita diberitakan pagi tadi kita dalam jawatankuasa task force COVID Sekejap hari Ahad. Tapi biasalah. Bila semua orang kat rumah, Alhamdulillah tu kenikmatan bila kita berkeluarga kan. Hadapi dengan tenang, insyaAllah. Okay. So, kita diberitakan pagi ni tadi ada bayi berumur 2 tahun, lelaki yang meninggal dunia lah akibat COVID. Okay, jadi subhanallah, kes makin bertambah setiap hari. Ini satu ujian yang sangat besar. Bukan saja untuk orang Islam, tapi semua manusia. Semua manusia di mana kita hidup dalam ketakutan, kita hidup dalam penuh waspada. Siapa yang lalai dan leka, maka ujian Allah ni pasti akan menimpa kita. Jadi kena Allah apabila menimpa, tak kenal usia, tak kenal iman kita ada ke tak ada. Tapi bila kita lalai dan leka, pasti benda ni akan terkena dengan kita. Subhanallah. Jadi kena hati-hati sama semua hati-hati. Jadi Allah tak mengenal usia dan ni tadi jantina dan sebagainya. Umur 2 tahun seorang bayi, subhanallah. Kita doakan semoga mak bapak kepada bayi ni tadi dapat bersabar dan menerima dengan redha atas ujian yang telah berlaku. Jadi kalau Allah, walaupun kita dah divaksin, ingat, sentiasa ibu ingat bahawa orang-orang di rumah kita, terutama anak-anak kita yang masih kecil belum lagi divaksin. Mungkin yang sekolah rendah darjah 4 ke atas, darjah 3, darjah 1 belum kot. Okay. Jadi banyak yang belum vaksin lagi, dan orang-orang tua kita kat rumah pun banyak juga yang tak vaksin lagi. Jadi subhanallah, sama-sama kita berjaga kerana sebenarnya ajal tu sangat dekat dengan kita, dan sayangilah anak-anak kita, orang yang terdekat dengan kita. Kami baru masuk tu. Oh subhanallah. Sampai dek di tempat nanggak nama. Sampai yang baru masuk. Hidayah. Masih Hidayah. Saya dapat join. Jadi baru mukadimah, belum start lagi, jangan risau. Kami masih dalam mukadimah. Jadi kita sebenarnya just nak mengingatkan kita cerita pasal syurga dan neraka semalam, dan bagi anak-anak seperti bayi tadilah,
bayi tadi yang baru berusia 2 tahun, belum tahu betul dan salah. Pastinya kalau dalam Kristian sebut istilah children of heaven. Islam pun sama. Kita meyakini Allah Maha Adil dan Maha Saksama. Sama adanya lahir dalam keluarga Islam atau keluarga bukan Islam. Islam atau bukan Islam, sekira bila mananya belum dapat diberi pilihan untuk yalah memilih lah, belum ada kecilikan, belum ada dah dewasa, dah umur akhir balik, dah cukup umur, dah tahu betul dan salah. Okey, belum tahu betul dan salah, si Datuk adalah anak-anak syurga lah, anak-anak syurga. Jadi subhanallah, sebagaimana yang Allah janjikan, jadi sebab kita kena sabarlah, kena sabar dengan pembagian yang mungkin anak yang terdahulu, bagi terutama pada ibu lah, ibu yang lebih merasai 9 bulan dalam kandungan. Jadi subhanallah, dengan bagi yang laki-laki, kita ialah bersusah payah untuk susu, pampers dan sebagainya, untuk memastikan semua cukup lah, serba cukup lah. Jadi subhanallah, pasti dalam nak menyambut kelahiran pun kita dalam keadaan yang banyak kesusahan, susah payah lah. Bagi siapa yang dah jadi mak bapak, pasti dah tahu perasaannya. Jadi siapa yang belum, nanti insyaAllah semua kalau diberikan jodoh, kalau ada anak nanti dan sebagainya, pasti juga akan merasai benda yang sama. Jadi kalau Allah, hari ini kita nak belajar lagi sekali tentang batas-batas aurat dalam Islam. Jadi kita tengok kenapa banyak sangat masalah apa ni? Masalah keterlanjuran. Keterlanjuran, masalah keterlanjuran dalam masyarakat kita. Tak payah pergi jauh, kat Miri ni saja. Tak pergi jauh. Kenapa berlaku? Bila kita tak ada meletakkan batas perhubungan pada tempatnya. Jadi kalau dalam Islam, bila kita jaga betul-betul kan, tak tengok aurat orang lain kan, tak scrolling. Kita dalam Facebook kadang-kadang kita main scroll, tengok ni cantik, add ni handsome, add seperti add kan. Jadi dari situlah bermula kadang-kadang pada hakikatnya, pada asalnya dah berkahwin dan sebagainya. Ada ni tadi kan, boleh berlaku kecurangan dan sebagainya. Jadi subhanallah, kita sebenarnya kena belajar daripada awal untuk jaga aurat diri sendiri supaya orang lain pun tak terni, dan kita yang ni pun tak melihat juga, tak melihat ke orang lain, sebab daripada mata tu lah segalanya bermula. Jadi aurat, kalau kita dalam ni kena faham maksud aurat dari segi bahasa ialah keaiban. Maksudnya keaiban. Jadi tutuplah keaiban kita, kemaluan. Keaiban tu sama malu lah. Aib tu maksudnya malu, benda yang kita malu kan, benda yang kita aib. Jadi bila cerita pasal tu, jadi kena belajar untuk tutup ni. Jangan kita sengaja mendedahkan, tak tahu malu kan, Jadi istilah aurat ni tadi, ada rasa malu. Tu kata Nabi kita, malu tu sendiri adalah daripada cabang-cabang iman. Kalau kita ada iman dalam hati, kita kena ada sifat rasa malu. Sifat rasa malu tu kena ada. Jadi subhanallah, dari segi syarak, maksudnya dari segi undang-undang, syarak ni maksudnya syariah. Syarak dia perkataan syariah. Syariah tu maksud dari segi undang-undang. Dari segi undang-undang Islam, dari undang-undang agama, undang-undang Tuhan, adalah menutup bahagian-bahagian tertentu pada tubuh manusia yang wajib ditutup. Bahagian-bahagian tertentu yang wajib ditutup. Jadi subhanallah, nanti kita akan tengok untuk lelaki kat mana, kat perempuan kat mana. Dia bukannya dua formula je, dia ada keadaan-keadaan dia juga. Jadi nanti kita akan tengok. Jadi aurat bermaksud bahagian-bahagian tertentu yang wajib dilindungi daripada pandangan orang ajnabi. Pandangan orang yang boleh berkahwin dengannya. Ajnabi ni istilah untuk orang yang kita boleh berkahwin. Adik-beradik tak boleh berkahwin. Kita tak boleh kahwin dengan mak bapak kita kan. Kita tak boleh kahwin dengan datuk nenek kita atau cucu kita sendiri. Tak boleh, darah daging kita tak boleh. Darah daging tak boleh. Nanti kita akan tengok lagi. Jadi pertama sekali kita kena tahu adalah aurat kita bersendirian. Okey. Kalau ikut mazhab Hanafi dan Hanbali, bila sebut mazhab ni, bagi siapa yang tak familiar konsep mazhab,
ada 4 mazhab utama dalam ahli sunnah wal jamaah, sunnah wal jamaah, Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i. Ni ada 4 mazhab utama. 4 mazhab utama ni, masing-masing mazhab ni dia ada koleksi hadis. Koleksi hadis. Kalau Al-Quran kita sama. Kalau Al-Quran kita sama, ada koleksi hadis. Koleksi hadis yang sampai kepada Nabi. Jadi kalau kita ada mazhab-mazhab baru tu, dia selalunya bersandarkan kepada 4 mazhab ni. Hadis kepada 4 mazhab ni. Jadi bila kita sebut pasal mazhab ni tadi, ada perbezaan pandangan. Dia ayat yang sama tapi orang boleh terjemahkan berbeza. Tapi walaupun berdemikian, dia masih hadis yang sama. Jadi cuma perbezaan pendapat. Macam kita manusia, kita boleh berbeza pendapat kan. Jadi kita tak katakan salah sebab masing-masing ada hujah masing-masing. Tapi untuk di Malaysia, kita tak bukan kata tak meraihkan, kita tak meraihkan untuk kesepaduan, untuk mengurangkan kekeliruan, semua negeri kecuali Perlis. Semua negeri termasuk Sarawak, semua negeri kecuali Perlis mengambil mazhab Syafi'i sebagai yang utama. Tapi walaupun macam tu, elok juga macam kita hari ni, kita belajar juga apa yang pandangan-pandangan dekat mazhab lain tentang satu perkara. Contohnya macam aurat ni tadi. Jadi kalau ulama mazhab, ulama ni maksudnya orang yang alim lah, orang yang akademik, yang ada belajar Al-Quran dan hadis dan sebagainya, yang belajar fiqh dan sebagainya. Jadi ulama ni orang yang pakar dalam mazhab Hanafi dan ini berpendapat sebagaimana dilarang seorang mukallaf, orang yang dituntut beramal dengan suruhan dan menikah. Mukallaf ni masih orang yang dah celik Islam. Orang yang dah celik Islam, disuruh untuk menutup aurat, menikah, mendedahkan aurat ketika berhadapan dengan orang yang dilarang melihat aurat, maka demikian juga dilarang mendedah auratnya ketika bersendirian, kecuali kita darurat dan terpaksa dibuka ketika qada hajat atau ketika mandi. Ketika darurat diharuskan membukanya. Jadi subhanallah. Kalau mazhab Hanafi dan Hambali, walaupun sendiri, tak ada orang tengok, walaupun sendiri. Sekarang ni walaupun duduk dalam bilik sendiri, tapi orang dapat tengok dalam telefon secara online kan. Tu maksudnya orang masih dapat melihat. Tapi konsep sendiri ni tadi memang sendirilah. Sendiri tak ada orang tengok kan. Bila sendiri tak ada orang tengok, masih juga kena jaga aurat kita sendiri. Ni pandangan dalam mazhab Hanafi dan Hambali. Tapi kecuali, dia ada keadaan-keadaan kecualinya ketika qada hajat atau qada hajat, saya pun tak pasti qada hajat atau ketika mandi. Macam mandilah, kita mandi kan, bolehlah buka kan untuk mandi kan. Tapi kita mandi sendirilah, bukan mandi ramai-ramai kan. Kemudian ketika darurat, kalau darurat wallahu alam, darurat mungkin terpaksa terjun ke dalam kolam ke apa ke kat ni kan, tapi kita sendiri kan untuk menyelamatkan orang kan, wallahu alam. Ni kisah darurat. Kalau baju tadi berat dan sebagainya, tapi taklah maksudnya bogel terus. Tadi mungkin just auratnya terdedah, dalam keadaan auratnya terdedah, keadaan darurat. Jadi kalau kita yang kat Malaysia ni, kita ikut pandangan yang kedua. Sementara ulama mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat, Maliki dan Syafi'i ada 4 mazhab tadi, ketika seorang itu bersendirian, tidak diharamkan mendedahkan auratnya. Hanya makruh kecuali ketika darurat, kerana ketika darurat diharuskan membukanya. Jadi subhanallah, untuk kita tadi siklah dimadahkan haram. Kalau yang apa tu, mazhab Hanafi dan Hambali yang menegah kita untuk walaupun sendiri dalam bilik, kita tak disik berbaju dan sebagainya. Jadi kalau mazhab ni haram. Tapi kalau untuk Maliki dan Syafi'i, siklah sampai jatuh haram tapi tak dibenci Allah. Allah benci. Kalau makruh tu maksudnya dibenci Allah, kecuali ketika darurat. Sama macam tadi lah, diharuskan membukanya. Okey, boleh faham? Jadi masuk kepada aurat-aurat lelaki. Ada soalan untuk tu? Kalau ada soalan boleh type dalam grup atau boleh buka mikrofon sekejap lah untuk kita ketika bersendirian. Jadi kalau bab mandi tadi sama juga lah. Sama juga. Kalau mazhab
kalau mazhab Hanafi dan Hambali haram juga, diharuskan mandi dalam keadaan pakai sarung lah, pakai sarung dan sebagainya. Dan haram untuk membuka. Kalau Maliki dan Syafi'i hanya makruh saja, yang jatuh makruh, tapi sebaiknya tutup juga. Kasih tahu siapa ada mata-mata yang melihat ke apa, wallahu a'lam. Elok juga walaupun kita bersendirian, kita masih menjaga aurat kita. Subhanallah. Okey, boleh ya? Boleh faham Selalunya orang akan tanya bab mandi bab mandi Okey. Jadi kena Allah, kedua, kita nak tahu batas-batas aurat lelaki. Walaupun kita di situ ramai yang perempuan, tapi kita ada suami, ada anak-anak lelaki, ada saudara lelaki dan sebagainya, kita boleh belajar untuk mengingatkan sidaknya. Okey. Jadi seorang batas aurat lelaki, kita kena tanda kepada hadis Nabi yang diriwayatkan kepada hadis HR tu, maksudnya bukan human resource, hadis riwayat. Hadis riwayat Muslim, seorang lelaki tidak boleh melihat aurat lelaki lain. Demikian juga wanita tidak boleh melihat aurat wanita yang lain. Tidak boleh dua orang lelaki berada tidur dalam satu selimut. Demikian juga wanita dilarang berbuat demikian. Tak boleh tidur satu selimut mereka suami isteri lah. Jadi salah. Jadi untuk dua orang lelaki dan orang perempuan pun digalakkan. Jadi apa yang terjadi yang kita nanggah hari tu terbalik zaman kita tu bila nanggah laki dengan laki pun boleh suka, perempuan pun boleh suka sama dia. Jadi subhanallah, kita simak benda-benda macam tu berlaku lah. Yang berlaku. Jadi kerana Allah, bila disebut macam tu, batas-batas aurat lelaki, walaupun lelaki dengan lelaki, kita kena jaga aurat kita. Dan dari segi had untuk batas tu, kita ada perbezaan pandangan juga. Okay? Untuk Hanafi dan Hambali, lelaki diwajibkan menutup auratnya di antara pusat hingga lutut daripada dilihat oleh lelaki atau perempuan yang bukan mahramnya. Bukan mahram, maksudnya tadi bukan keluarga lah. Bukan keluarga atau suami atau isteri dia. Kecuali kepada isterinya. Selain dari isterinya, diharamkan melihat aurat di antara pusat hingga lututnya. Isteri boleh langgar semua. Subhanallah. Isteri boleh langgar semua. Untuk laki-laki boleh. Laki-laki atau perempuan yang lain-lainnya antara pusat dengan lutut sebaik-baiknya atas pusat lah. Bukannya bawah pusat lah. Antara atas pusat sampai bawah lutut tadi ditutup. Ditutup. Jangan diberi pandang. Manakala kita yang di situ, kita berpegang pada mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Syafi'i, aurat lelaki ada dua keadaan. Okay? Kedua, auratnya dengan sesama lelaki dan perempuan yang mahram dengannya antara pusat hingga lutut sahaja. Untuk kita, macam tu, antara pusat lutut mesti tutup. Yang mahram tadi. Maksudnya, walaupun tadi keluarga, masih perlu mesti tutup pusat dan lutut. Kalau aurat dengan perempuan yang bukan mahramnya, masih bukan setakat pusat dan lutut, tapi seluruh tubuhnya. Kena pakai baju lah. Boleh lah nampak dada tu. Ada bulu dada ke apa kan. Nampak tangan semua kan. Seluruh badannya tadi ditutup. Badan. Pergelangan tangan lain cerita lah. Maksudnya badan. Maksudnya pakai baju lah. Pakai baju. Jangan pakai baju kan. Kalau yang atas pusat, saya dah mestinya pakai baju. Kalau dengan keluarga sendiri, diperbolehkan hanya pusat sampai lutut. Tapi kalau orang lain-lain yang bukan mahramnya, mesti tutup badan. Jadi nak tahu lebih lanjut, lebih detail, dalam Imam Syafi'i ada satu buku yang menceritakan tentang kita al-fiqh al-mazhari al-arba'ah. Arba'ah maksudnya 4 kan. Mazhab yang 4. Jadi untuk perbahasan tentang aurat lelaki tu tadi, kita boleh rujuk buku tu kalau kita nak belajar lebih detail lah. Tapi untuk kita tadi ada kefahaman, kita berbeza dengan Hanafi dan Hambali, cukup je kita tutup antara atas pusat bawah lutut. Sekiralah yang tadi laki dengan laki atau laki dengan perempuan tadi asalnya bukan mahram, dia ajak yang wajib. Tapi untuk yang Syafi'i, untuk menjaga lebih lanjut, mesti ada berbaju lah. Mesti berbaju. Mesti tubuh tu mesti sebaiknya seluar panjang atau kain yang panjang dan sebagainya. Kain sarung yang panjang. Jadi kena Allah untuk aurat lelaki. Jadi kena ajar balik lah. Okay, kadang-kadang masyarakat kita tu fikirkan, siapa boleh nanggar badan dan sebagainya kan. Tapi sepatutnya kita tutup juga baru keluar dan tanya
tertutup je dada. Bagi yang laki-laki tertutup je bagian dada. Ni tahu kan? Wallahu alam, saya tahu apa yang menarik minat perempuan menarik minat perempuan kepada lelaki, mungkin badan yang sasar dan sebagainya. Jadi untuk Imam Syafi'i yang lebih detail bukannya sekadar atas pusat bawah lutut, tapi kalau bukan mahram tadi yang boleh dikahwini orang yang boleh dikahwini kena tutup juga badan kita tadi tutup badan kita. Subhanallah. Okay. Jadi untuk wanita dengan lelaki, batas auratnya, ulama bersepakat. Sepakat maksudnya tadi empat mazhab tadi sepakat bahawa aurat perempuan kepada lelaki yang bukan mahramnya, yang bukan keluarga, ialah seluruh tubuh, kecuali muka dan kedua tapak tangan, pergelangan tangan kita lah. Ada orang ada tapak tangan, maksudnya atas tangan pun dapat dilabuhkan juga. Tapak tangan boleh dilihat. Okay. Tapi ialah ada orang membolehkan tangan tadi Ini berdasar atau bukannya daripada sebab yang boleh sepakat kerana apa? Dia akan balik kepada ayat Quran. Bila kita sebutkan ayat Quran, empat mazhab tu bersepakat. Tapi masih juga kadang-kadang ayat Al-Quran pun ada tafsiran juga kan? Tafsiran terjemahan tafsiran apa yang dimaksudkan. Dia pun ada berbeza pandangan juga kadang-kadang. Tapi berdasar ayat-ayat tu, ayat bukannya satu ayat saja, 3 ayat situ. Ayat An-Nur, surah An-Nur, ayat 31, surah Al-Azhab, ayat 53 dan 59. Okay, kita tengok apa yang disebutkan dalam 3 ayat tu. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nur 21, dan janganlah mereka, yakni wanita, menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutup kain tudung mereka hingga ke bawah dada, melabuhkan. Jadi jangan dinampakkan perhiasan, anting-anting ke, yang perhiasan dalaman, jangan dinampakkan kepada yang bukan mahram kecuali suami sendiri atau suami sendirilah yang terutama suami sendiri. Kalau keluarga tadi pun sebaiknya ditutup juga. Kalau ini dah tutup badan kita ni Kemudian untuk dalam surah An-Nur kemudian disebut dalam ayat yang sama, labuhkan tudung kita. Jangan misalnya pada start ikat lagi tudung kat leher kan. Tapi nampaklah bola kat depan Jadi dia salah dari segi tadi. Dari segi ayat tu tadi kita dapat tanda nak tutup juga. Kena tutup juga. Subhanallah. Okay, firman Allah SWT yang bermaksud dalam surah Al-Ahzab, kita nak ayat 59 dulu. Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri dan anak-anak perempuan kamu serta kepada para isteri orang mukmin sekalian, hendaklah menghulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh badan kerana badan mereka, kerana dengan itu mereka akan mudah dikenali sebagai wanita mukminah dan mereka selamat daripada gangguan. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi subhanallah, Nabi kita tadi bagi yang laki-laki atau disampaikan kembali, suruh berpesan dengan isteri dan anak-anak perempuan kita. Kalau ada, suruh setidaknya menutup seluruh badan. Sebab ia simbol sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, mukmin orang yang beriman kepada Allah, kita kena belajar untuk labuhkan pakaian kita. Jangan nampaklah bentuk badan, bungulan. Pasal kita akan agak lebih detail apa yang selalu terjadi dalam masyarakat kita yang patutnya berlaku. Okay. Firman Allah dalam ayat 53 pula, apabila kamu bertanya atau meminta sesuatu keperluan kepada mereka, yakni isteri-isteri Nabi SAW, maka hendaklah di sebalik tabir. Cara demikian adalah lebih mensucikan hati kamu dan hati mereka. Jadi kita dapat dengar, bila batas-batas perempuan lelaki perempuan, kalau nak bercakap pun, nak minta sesuatu, ada keperluan untuk minta sesuatu, daripada orang yang bukan mahram kita yang berlainan jantina, bagi yang lelaki perlu ada tabir, ada tabir antara kita supaya si nampaklah, atau ini sebaiknya tadi jaga aurat, bila ada tabir atau kita menjaga aurat kita. Jadi subhanallah. Jadi itu dua ayat yang menunjukkan tentang bahawa perlu ada batas antara lelaki dengan perempuan dari segi perhubungan, dari segi pemakaian. Sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Imam Bukhari atau salah seorang imam yang banyak meriwayatkan Sahih Bukhari tadi diriwayatkan daripada Ibnu Syihab dari Urwah
dan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan semua tu tadi Aisyah isteri Nabi, isteri Nabi yang sering menyebutlah dalam tafsir Ibnu Katsir juz 3 halaman 284. Dalam buku surat 40 ke 60 lah. Ya, 40 ke 60 juz 2 60 ke 80. Betul lah, 60 ke 80. Juz 13. Jadi tafsir Ibnu Katsir halaman 284. Ada spesifik kalau kita ada tafsir Ibnu Katsir boleh buka jumpa hadis tu tadi ya. Semua hadis tu maksudnya kata-kata Nabi ya. Tadi Al-Quran oleh Allah sendiri. Atau kata-kata Nabi yang menjelaskan tentang ayat 3 surah An-Nur ya. Semoga Allah mencucuri rahmat kepada wanita muhajirin yang mulia, iaitu tak kala Allah menurunkan ayat 31 surah An-Nur. Surah tadi ya, yang surah menurunkan itu tadi. Jangan menampakkan perhiasan dan melabuhkan tudung tadi kan. Jadi apa yang berlaku, Nabi tadi bila nangga perempuan-perempuan muhajirin. Muhajirin tu perempuan yang berhijrah. Ikut Nabi kan, ikut berhijrah, ikut Nabi dalam menjaga tauhid setidaknya, dalam menjaga akidah setidaknya, tidak sebagai orang Muslim, setidaknya didera lah, didera dan itu tadi, setidaknya sama-sama berhijrah ikut Nabi. Bila turunnya ayat untuk menutup aurat tadi, setidaknya terus koyakkan kain selendang lalu tutupkan diri, setidaknya dengan kain selendang tadi. Subhanallah. Ini subhanallah. Betul menutup aurat lah. Yang pakai selendang tutup aurat. Jadi ada yang menafsirkan pakai selendang dah cukup. Pakai selendang cukup. Jadi kalau dalam Islam, kalau nak kesempurnaan, sepatutnya betul-betul lah pakai tudung kan. Pakai tudung. Betul-betul tutup lah. Jadi hadis riwayat Abu Daud daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa suatu hari kakaknya itu Asma binti Abu Bakar. Kakak Aisyah siapa nama? Asma. Asma binti Abu Bakar datang menghadap Rasulullah sedangkan ia berpakaian nipis. Nipis lah, kita tangga hari tu orang yang nipis nampak see-through kan. Nipis, melihat keadaan itu Rasulullah terus berpaling muka. Maksudnya tadi kita yang laki-laki bukannya terus nangga kan. Kita ikut Nabi je. Kalau nampak macam tu, terus paling muka. Bukannya nangga lagi. Nangga lagi lama-lama. Kan sepatutnya macam ni. Berpaling muka, kemudian dia bersabda, wahai Asma, apabila seorang wanita telah sampai masa baligh, maksudnya dia cukup umur, dah dewasa, keluar darah bulan dan sebagainya, maka laki ajmi tidak boleh melihatnya. Kecuali dengan keadaan had ini. Ditunjukkan Nabi had ini apa? Muka dan tapak tangan. Nabi ketika tunjuk. Jadi apa yang boleh dilihat, aurat perempuan yang boleh dilihat, muka dan tapak tangan. Jadi sepakatlah daripada ayat Al-Quran tadi dan hadis tu aja, sepakat 4 mazhab tadi mana ialah batas aurat perempuan kepada lelaki. Ada soalan? Okey, kami sekini tu kita kena faham agama tu bukan ikut selera kita, tapi apa yang Allah telah perintahkan. Dan walaupun kita si suka sebenarnya dalam dunia tu lah, dalam dunia tu memang itu budaya. Benda yang kita sukalah yang kita nak ngolah. Benda yang sukalah yang kita makan. Jadi untuk sebenarnya benda yang kita sukai ada kebaikannya. Jadi kita kena faham benda yang dulu. Allah tahu apa yang baik untuk kita kan. Ya Allah perintahkan sesuatu untuk kebaikan kita. Untuk elak diganggu, untuk elak menjaga kesejahteraan dalam masyarakat. Okay? Jadi yang 1.4 dibolehkan lelaki bukan mahram menikahkan ada 5 keadaan. 5 keadaan kita boleh melihat aurat wanita dalam beberapa keadaan. Subhanallah. Yang kelima tak kami cik pasti. Ada had je lah. Ada had je. Sebaiknya bukan maksud tadi bukan mahram, maksudnya kami boleh melihat. Macam maksudnya tadi mungkin macam kita amali solat harian lah. Amali solat harian. Kalau ikutkan ketika mengajar diperbolehkan. Tapi kalau kita jenis yang jangan menahan diri. Kita perlu menahan diri belajar tadi. Kemudian ada lagi masih ada guru-guru lain. Ada guru-guru yang sama wanita lain, sebaiknya sama jantina tadi yang mengajar lah. Okay? Jadi sorry, kami melompat ke 5 sensitif tanggal ketika mengajar. Okay. Yang pertama sekali ketika hendak meminang. Jadi kalau ketika hendak meminang, pada sempadan aurat yang hendak dilihat ialah muka dan tangan sahaja. Maksudnya tadi bolehlah kita melihat. Okay. Boleh melihat muka dan tapak tangan.
Tu tadi batas aurat tadi masih kekal lah, masih kekal. Maksudnya bukan jadi nangga rambut dan sebagainya, bukan nangga tubuh badan dan sebagainya. Tapi maksudnya ni boleh berurusan. Apa urusan yang dibolehkan? Kita melihat perempuan lain lah, macam untuk yang laki-laki. Untuk cerita pasal laki ya, ketika mengajar ambil nangga kita orang, boleh nangga kan. Kemudian ketika meminang, kalau meminang tadi nak kahwin kan, nak kahwin, boleh juga kita berurusan walaupun mak kepada orang yang tadi, kakaknya kan, keluarga setidaknya kan, dalam keadaan macam ni diperbolehkan. Maksudnya ketika jual beli kan, dalam jual beli pun banyak orang perempuan yang jadi dalam berjual beli pun kita diperbolehkan untuk bercakap, walaupun saya dah tabir tadi kan, saya dah tabir dan sebagainya, walaupun yang tadi diperbolehkan untuk ketika berjual beli, tapi batasnya apa? Muka dan tapak tangan. Doktor atau tabib bertujuan untuk mengubat, sama juga. Doktor pun boleh dalam perubatan, doktor pun boleh tangga kita tadi lah, tapi sama je batas auratnya sepatutnya muka dan tapak tangan, kecuali kalau dah darurat. Saya dah lagi doktor perempuan, lagi yang sama perempuan dengan kita kan, dan contohnya paksa scan perut nak kadang-kadang apa lagi tanggal lutut sakit kah, kaki sakit dan sebagainya kan, paksa tangga doktor ya. Dalam keadaan darurat lain cerita, dan saya ada doktor lain. Tapi kalau masih ada doktor lain, ada guru yang macam contohnya mengajar tadi, ada guru lain, mesti jangan kita semudah-mudahnya terus diperbolehkan terus untuk laki-laki. Kemudian ketika hendak menjadi saksi, dalam keadaan tertentu kita nak jadi saksi, contohnya masuk Islam ke, untuk kahwin ke dan sebagainya, saksi mesti nanggalah siapa yang nak berkahwin tadi kan. Jadi saksi boleh melihat, tapi tak ikut batas juga muka dan tapak tangan. Dari yang kelima tadi dah disebut awal-awal ketika mengajar, kalau dah betul-betul saya dah guru perempuan lain, maka diperbolehkan lah untuk mengajar. Okey, jadi kita mau nangga hari pagi tu. Okey, subhanallah, nangga pagi tu. Apa yang selalu berlaku dalam masyarakat kita? Okey, pertama kesalahan yang berlaku untuk muslimah sama ada sedar atau tidak. Pertama sekali ketat. Keyword ya, ketat. Apabila ketat, nampaklah bentuk-bentuk kan. Nampak bongkok-bongkok, bentuk-bentuk, shape dan sebagainya kan. Dia kesalahan yang pertama. Jangan ketat. Kedua, macam orang lelaki. Pakai seluar panjang atau berkemeja kan. T-shirt, pakai tie lagi. Pakai tie lagi kan. Jadi macam pakaian macam lelaki lah. Satu kesalahan. Walaupun yang tadi, dia uniform. Tapi bila uniform kan, bagi orang yang bekerja, kita kena faham juga, kadang-kadang majikan kita menyediakan uniform yang serupa pakaian lelaki kan. Kita nak dekat McD, kita nak dekat KFC ke dan sebagainya, tidak ada uniform, dan uniformnya pun berseluar panjang, berkemeja dan sebagainya kan. Jadi untuk sebenarnya kalau ialah antara iman dengan nak mencari pekerjaan, tu tadi mudah saya dah kerja lain, wallahu a'lam, banyak istighfar lah. Patutnya si boleh berlaku, dan contohnya lah kita nak ambil macam pramugari si diperbolehkan untuk emas mungkin okey lah, untuk Asia setakat tu sedai kami anda bertudung lah. Jadi macam kod etika perpakaian setidaknya bukannya pakaian yang menutup aurat. Jadi macam ni kalau untuk bekerja dalam senario macam ya. Jadi kalau betul kuat imannya, kita tahu benda yang salah, kita cari pekerjaan lain yang Allah redai ya. Sebab pastinya dalam pekerjaan akan datang mudarat, macam pramugari apa semua pasti akan tenang lah sebagai seorang perempuan, saya akan tenang daripada gangguan dan sebagainya. Kemudian ketiga, pakaian yang menyerupai wanita kafir seperti fashion terkini yang jelas bercanggah dengan cara pakaian muslimah. Ikut fashion kan. Bila ikut fashion belah tepi dan belah sebagainya, atau menyerupai. Bila menyerupai pun salah juga. Menyerupai satu kaum. Itu ketiga salah.
Keempat, tidak menutup sebahagian anggota tubuh. Ada yang nampak telinga, nampak leher, nampak rambut, nampak lengan, nampak kaki dan sebagainya. Jadi tidak menutup sebahagian tubuh. Jadi yang lain nampak, kepala dah tutup tapi bahagian lainnya nampak. Jadi atau kadang-kadang kita kadang-kadang pakai tudung tapi lengan pendek. Selalu berlaku kan. Selalu berlaku. Jadi itu salah juga lah. Kemudian 5, pakaian tersebut penuh dengan perhiasan. Subhanallah. Sepatutnya perhiasan-perhiasan tu hanya khas kepada keluarga kita atau yang laki-laki lah, yang suami je pakai perhiasan tu. Jadi untuk kesilapan yang kelima selalu berlaku, penuh perhiasan. Kita nak pikat siapa sebenarnya kan. Jadi kenalah ada kesederhanaan, kena ada bukan nak menunjuk-nunjuk, bukan nak menunjuk-nunjuk tadi kena biasa, selesa dan apa nama, tapi minta maaf lah, kami rasa kalau pakaian wanita tu memang suatu pakaian panas bila kita nak labuh, kena tebal dan sebagainya kan. Jadi memang nak mana selesa sikit lah. Selesa sikit bukan perkataan yang sepatutnya. Maksudnya benda yang menutup tadi dan bukannya nak menunjuk-nunjuk. Maksud biar perhiasan tu tadi yang berlebih-lebih kita ada akan lahir lah. Menunjuk-nunjuk kan. Tunjukkan perhiasan, banyak gelang emas dan sebagainya. Subhanallah. Itu bukan ciri pemakaian dalam Islam. Kalau ada simpan dalam lah. Simpan dalam lengan yang labuh kan. Jadi bila tangan kita normal, pencuri pun nanggap banyak untuk diragut dan sebagainya. Jadi kita nak belajar untuk tutuplah benda tu tutup. Jadi kena labuh, jangan menunjuk-nunjuk. Sebab wanita secara lahiriah dicipta kudrat si kuat bukan kuat dapat melawan lain lah tadi memang ada belajar silat dan sebagainya, ada seni tadi lain cerita, tapi dari segi kudrat masih lemah daripada lelaki. Kebanyakan wanita, bukan semua wanita, kebanyakan wanita. Jadi diajar untuk merendah diri, maksudnya jadi tutup segalanya. Kemudian keenam, untuk nipis tadi jarang, bila disebut dalam hadis tadi jarang, memang tutup labuh kan, tutup labuh merampok, tapi masih nampak dalam, see through kan, bila kena cahaya nampak. Jadi ataupun diperbolehkan, atau kainnya tadi nipis sampai menampakkan bentuk badan tadi masih nampak, yang ikut bentuk badan. Kemudian yang ketujuh tadi, pakaian yang dipakai menurut ciri kemasyhuran, keglamoran dan nilai-nilai kesombongan orang yang memakainya. Atau sama juga, jangan pakaiannya sampai ada dalam hati kita rasa Vogue, rasa yang bagus lah, yang kacak lagi pada orang lain, rasa kacak yang bahaya, baju-baju macam tu. Jadi subhanallah, bukan senang kami faham, bukan senang bagi wanita untuk meninggalkan benda tu, sebab kita hari tu target orang bisnes kini tu kan, fashionnya dan sebagainya, ada ciri kemasyhuran kat sini kan, tudung Neolofa, ada label Neolofa dan sebagainya. Macam nak menunjuk aku pakai tudung Siti Khadijah, telefon Siti Khadijah, Neolofa. Bila konsep branding tu tadi bukan ada salah, tapi bila sampai tahap kita tadi ada ciri-ciri rasa kesombongan juga bila memakainya kan, sebenarnya bahaya untuk kita tadi, sebab hati tadi paling perlu dijagalah. Jadi untuk semua-semua benda tu kita perlu berwaspada. Bagus kita nanda gambar untuk lebih faham. Untuk tadi bila perhiasan biarlah bersederhana, jangan berlebihan. Kadang-kadang kita berlaku dalam masyarakat kita, kalau tak nak tunjuk kemewahan, aksesori dan sebagainya, maka nampak hati-hatinya tadi yang pun yang pun tadi hiasan bonggol kepalanya tadi, tu pun dilarang juga kita pakai tudung sampai sanggul tadi nampak macam bonggol unta, kata Nabi. Sebab nak nampak macam bonggol unta, walaupun tadi tu tanda-tanda kiamat je, hari nak kiamat kan, bila subhanallah kita naga kita dia bertudung tapi sanggulnya tadi nampak macam bonggol-bonggol unta, terbonjol belakang, menunjukkan panjang rambutnya dan sebagainya. Kita membayangkan, wah panjang rambutnya, tak nak bagi yang laki-laki lah, tak nak panjang rambut di bonggol tadi. Kena menutup juga.
Jadi bahagian dada, Tok tadi bahagian dada selalu Tok pun selalu ternampak. Bahagian dada selalu terdedah, bahagian pinggang pun selalu nampak. Terlalu sempit kan, nampak bahagian pinggang. Tok, janganlah kamu bias seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tok berlebihan. Ayat Quran. Dan kat situ disebut, dan hendaklah mereka menutup kain tidur ke dada mereka. Itu tadi. Kadang-kadang kita dengar ada hidung 3 segi nak. Masih nampak je di tepi. Jadi kena jaga benda ya. Sebaiknya tidur kita dilabuhkan. Tok je. Tangan bagi lengan terdedah. Bagi lengan kadang-kadang kita nampak macam tu. Macam laki-laki tidak masalah lah. Untuk perempuan tak tadi. Subhanallah bagi pun kena jaga juga. Jadi macam kami cerita tadi lah. Bila kita ada perhiasan kat dalaman kan. Emas banyak kat tangan dan sebagainya. Tangan kita dia tadi. Nang minta je lah. Minta je untuk diragut kan. Untuk benda-benda yang bahaya. Hari tu dunia tambah hari tu orang banyak hilang pekerjaan dan sebagainya. Perempuan perlu lebih berhati-hati. Sebab yalah kita tahu orang jahat di sini kan. InsyaAllah. Atau ketat pun kena dielakkan. Atau tadi pakaian nipis dan jarang. Walaupun tadi nampak pakai kain dan sebagainya, tapi masih dapat langgar kaki ya. Bentuk kaki kat dalam. Dalam kaki, tok kaki lah, kasut dengan kaki kan. Masih nampak. Ataupun dibolehkan pakai. Saya dah beza tutup sebab masih dapat langgar dalam kan. Jadi kalau ikut tepat, ada 8 ciri tepat untuk pakaian. Semua tutup kecuali muka dan tapak tangan. Kedua, pakaian tersebut tidak mempunyai ciri perhiasan yang menarik perhatian. Maksudnya tadi, kalau hias bunga biasa, baju bunga biasa, ya biasalah kan. Ya biasa. Tapi kalau yang terlebih, macam berkilau-kilau, yang sampai nampak, tadi nak selalu orang pakai manik. Manik dan sebagainya. Takut manik yang jenis mewah. Atau kadang-kadang orang datin kan, datin sebenarnya kerana bila ada duit tadi, bukannya duit, jadi lebihan rezeki digunakan untuk membantu orang yang sepatutnya, tapi lebihan rezeki tadi digunakan untuk mencantikkan lagi pakaian. Subhanallah. Makin manik-manik tadi, subhanallah makin banyak. Jadi si perlulah belanja lebih. Islam datang simple je. Simple ajar kita untuk simple je, dan dapatlah kita berjimat banyak daripada siang. Jadi ajar kita untuk bersederhana dalam segala keadaan. Okey, mestilah kain tebal. Kemudian mestilah longgar. Supaya tidak berwangi-wangian. Ataupun silap juga. Kadang-kadang bila kita bawa kereta kan, bawa Grab. Semerbak wanginya masuklah kereta. Supaya wangi kereta. Jadi, ataupun silap juga. Kerana wangiannya pun boleh menarik perhatian orang yang kita bukan asalnya kita nak pikat. Tapi tiba-tiba cium bau wangi, cari siapa orang bau wangi tu kan. Ni gangguan yang tidak sepatutnya pun berlaku je. Jadi kalau nak wangi pun jangan berlebihan. Jangan terlalu berlebih lah. Cukuplah untuk bau kita nyaman, bau kita ke diri kan. Jangan sampai bau dia semua bak. Sampai sikit bilik atau sikit kereta tadi bau wangi ya. Jadi bersederhana dalam wangi-wangian. Tidak menyuruh pakaian lelaki yang kita dah sebutkan tadi. Tidak menyuruh pakaian wanita kafir. Maksudnya ikut fashion orang lain juga lah. Fashion orang lain juga pakai short skirt, pakai seluar ketat dan sebagainya kan. Jadi tidak menyerupai lah. Kalau kita pakai seluar jean tadi pun dia labuh juga, ada jubah yang melabuh kan. Dalamnya lain cerita. Kita nak pakai apa-apa lah kita nak pakai kat dalam, pakailah kat dalam. Tapi luar yang mesti tutup daripada pandangan laki-laki. Alright, jadi tu ditunjukkan situ lah. Untuk gambar tu selalunya boleh dicari dalam internet. Okay. Melabuhkan tudung macam dada. Dengar. Kalaulah semua laki-laki, semua perempuan jaga aurat macam tu, kita rasa masyarakat kita sejahtera sih. Ada sih terfikir untuk kacau bini orang ke, kacau anak adara orang ke dan sebagainya kan. Sesuka hati sih kita akan anggap orang tu, orang yang ada agama, orang tu kan mesti ikut lah haluan tempat yang betul lah. Bukan kita menarik dengan cara mudah. Jadi subhanallah, bagi siapa-siapa yang mencari jodoh dengan cara membuka aurat tadi, menunjukkan tadi, yakinlah bahawa kelak satu masa kelak ini pun Allah akan tarik nikmat kaca tadi. Dan bila dah si kaca lagi, adakah
orang akan terus kekal kita. So ada 4 ciri ya. Selain badan angkat daripada rupa paras, dan angkat juga daripada segi keturunan, dan angkat juga dari segi keturunan darjat, dan yang paling penting tu tadi, angkat dari segi agama. Ada siknya tadi dengan agamanya. Kalau ada agama, insya-Allah selamat sampai hujung. Okey, insya-Allah. Pukul 11, setengah jam lagi insya-Allah. Aurat wanita mengikut syarak. Okey, jadi tadi kita tengok tentang apa yang perlu dijaga oleh wanita. Dan kita nak dalilnya. Dalilnya. Dalil tu maksudnya sumber. Apa yang tadi. Batasan aurat wanita adalah seluruh anggota kecuali wajah dan dua telapak tangan. Leher dan rambutnya adalah aurat di hadapan lelaki ajnabi, iaitu bukan mahram, walaupun sehelai. Pendek kata dari hujung rambut sampai hujung kaki, kecuali wajah dan dua telapak tangan adalah aurat yang wajib ditutup. Jadi boleh. Apakah sumber? Atau tadi hal ini berlandaskan firman Allah SWT, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang nampak darinya. Okay. Yang dimasukkan wala yubdina zinatahuna, janganlah mereka menampakkan adalah wala maksudnya mereka jangan menangkap tempat-tempat yang anggota yang di situ dikenakan perhiasan. Maksudnya tadi macam tangan kita kan, kita letak perhiasan kat tangan kita. Maksudnya jangan sampai nampak lah, jangan sampai nampak kan. Jangan sampai nampak, kalau pakai rantai leher pun jangan sampai nampak kan. Tempat-tempat perhiasan kan. Jangan ada yang pakai gelang kaki. Gelang kaki, bukan madasib boleh pakai. Tapi dia kat dalam. Jangan dinampakkan. Jadi tu adalah dalilnya. Okey. Subhanallah panjang pun dalil tu. Okey. Kami isi bacalah untuk yang panjang tu. Jadi kita terus langgar kat situ. Dah tahu pasal dalilnya. Jadi kalau kita keluar rumah, ada dua jenis. Satu libas afsal, iaitu baju bawah atau baju yang sebelah dalam, yang disebut dengan jilbab. Dan libas a'la, baju atas, iaitu khimar atau tudung. Dengan dua pakaian inilah seorang itu boleh berada dalam keadaan di depan umum, seperti di jalanan, di pasar-pasar, pasar raya, kampus, taman-taman dengan orang dan semua. Di luar lah. Apa-apa yang asal di luar kan. Jadi maksudnya tadi kena pakai dua pakaian, jenis pakaian lah. Ada pakaian dalam dan pakaian luaran. Jadi wajib memakai jilbab bagi wanita adalah berdasarkan firman Allah, wahai Nabi, katakanlah kepada isteri kamu dan anak-anak perempuan kamu dan isteri orang mukmin adalah mereka mengulurkan jilbabnya. Oleh sebab Al-Quran adalah berbahasa Arab dan perkataan jilbab itu adalah perkataan Arab, maka kita hendaklah memahami apakah yang dimasukkan jilbab. Okay. Dengan kata lain, jika hendak memahami dan mengikuti apa yang orang Arab faham bila disebut jilbab, maka inilah yang diperintahkan oleh Allah kepada perempuan. Okay. Di samping itu, perincian tentang perkara ini telah dijelaskan dalam banyak hadis sahih. InsyaAllah, tentang jilbab ni perlu belajarlah apa yang dimasukkan jilbab. Pakaian zahir, tetapi bukan hanya coli dan seluar dalam. Na'udzubillah. Termasuk. Jadi, ada dua. Bukannya pakai baju dalam saja. Bukan pakai baju dalam dan seluar dalam saja. Tapi, itu yang kita nak. Itu satu trend kan. Bila pergi pantai, pakai aja lah. Pakai bikini yang mana tadi kan. Pakai aja. Jadi, bagi perempuan, sepatutnya ada dua pakaian. Jadi, pakai baju dalam tadi, nak juga pakai baju luaran. Okay. Panjang cerita tu. Kami ada komen tu dengan Sidak Hidayah Center. Terlalu detail lah. Sebab untuk mualam-mualam kita mungkin terlalu detail untuk diceritakan lah. Tapi insyaAllah, bila bercerita tentang sebab kita sebutkan Islam tadi, sangat betul-betul perinci dari segi sangat akademik lah. Dari segi macam mana disyariatkan sesuatu, diperintahkan sesuatu, pasti hujahnya, pengulasan panjang lebar. Dan kalau kita nak belajar dalam 1 jam setengah, memang sempat lah. Jadi kena banyak membaca. Just skip tu. Okay. Okay, kita terus ke situ. Alright. Jadi, berhijab tu maksudnya jadi menjaga aurat lah. Berhijab tadi maksudnya menjaga aurat kita. Jadi siapa yang kita wajib jaga aurat? Bagi wanita tak? Okay, bagi wanita. Atau betul lah, bagi wanita. Okay. Kalau hijau, boleh. Kalau hijau, diperbolehkan semua. Kalau kuning, wajib berhijab dan haram bersalam. Kalau perempuan, mahram
kekal tidak wajib berhijab dan boleh bersalam. Hijab tu maksudnya pakai tudung lah tadi. Okey, kalau yang mana yang putih tadi ya, kalau kita dengan kuning, kita dengan kuning haram bersalam dan mesti jaga hijab tadi, walaupun kita keluarga, pertama bapa angkat. Untuk kadang-kadang kita tengah berlaku kan, antara bapa angkat dengan anak angkat. Jadi kena jaga aurat walaupun bapa angkat. Walaupun bapa angkat. Okey. Kalau ibu saudara yang memang makcik kita adik-beradik, mak bapak kita si perlu, kalau perempuan dengan perempuan si perlu jaga hijab. Tapi kalau dengan suami perempuannya yang pastinya bukan darah daging lah, bukan darah daging, perlu jaga untuk semua, insya-Allah. Ataupun kami akan kongsikan dalam grup pula untuk anda detailnya, siapa yang boleh, siapa yang si boleh. Maksudnya asyik lah kita bertudung sepanjang masa kalau keluarga keringgit kan, keluarga yang memang darah daging. Tapi kalau memang suami kepada yang makcik kita atau anak buah kita yang perempuan atau si kedua, banyak juga yang diperbolehkan kat situ. Bapa angkat memang si boleh, bapa tiri lain cerita. Bapa angkat, bapa tiri lain cerita. Bapa tiri diperbolehkan, bapa angkat tadi maksudnya orang yang ada, kadang-kadang orang yang kita si kenal kan, yang angkat kita sama-sama jagalah, bapa angkat ya si dibolehkan. Tapi bapa tiri yang berkahwin tadi dibolehkan. Okey. Okey, kalau laki-laki ada juga. Laki-laki pun ada juga kat situ. Jadi kadang-kadang pukul rata kan, kita pukul rata semua boleh, tapi sebenarnya ibu saudara isteri macam ni tau. Ibu saudara mak angkat diharamkan. Subhanallah, kami pun sempat nak mengkaji tau. Okey, kalau tu kita suami, isteri semua boleh. Okey, isteri semua boleh. Kalau mak angkat sama macam bapa angkat tadi, si boleh. Ibu saudara isteri si boleh. Ya, bapa dengan bapa. Oh yalah, betul lah. Aurat lelaki antara pusat dengan tu tadi si dibolehkan. Kalau yang putih-putih tu tadi diperbolehkan. Kalau anak sendiri lain cerita lah. Anak sendiri menantu lelaki, menantu perempuan pun dibolehkan. Kita dah menantu kan. Kalau kita dah sampai umur kita boleh kahwin. Jadi subhanallah, setakat dia lah kita pun kongsian hari tu. Nak mengkaji tak satu persatu rasanya kalau kita buka soalan lah, siapa yang boleh, siapa yang si boleh mungkin kita dapat dengar daripada cakap tu siapa yang dibolehkan, siapa yang si dibolehkan. Tapi kebanyakan kita bila kita dengan orang Islam kita fikirkan diperbolehkan. Tapi sebenarnya si boleh si boleh. Contohnya terutamanya macam pakcik, macam kami sendiri lah. Keluarga bapa kami 11 orang adik-beradik. Keluarga belah mak 10 orang adik-beradik. Jadi macam banyaklah yang suami kepada atau isteri kepada pakcik-pakcik kita kan. Sebenarnya aurat kita masih perlu dijaga antara tidaknya. Sebab macam kita nak kasih tahu lah. Bapa saudara suami. Kalau perempuan, ibu saudara dibolehkan. Bapa saudara suami. Kalau bapa saudara suami si boleh. Dari sebelah suami kita, kalau contoh perempuan kan, dengan maknya kalau perempuan sama perempuan tak ada masalah. Boleh buka tudung. Tapi kalau bapa saudara yang tadi, bapa saudara yang suami tadi kepada yang tadi si dibolehkan. Si dibolehkan mesti tutup lah. Mesti tutup. Tapi ada keadaan perempuan yang dibolehkan juga nak. Perempuan dengan perempuan tak sepupu lelaki, suami, bapa angkat, suami, anak saudara. Kebanyakan memang lelaki lah. Semua lelaki bukan muhrim. Adik lelaki ipar, abang ipar. Kalau saya dah kaitan keluarga lagi lah, memang semua si boleh lah.
Kalau semua lelaki, memang semua si boleh. Ada soalan Zik? Setakat tu? InsyaAllah kalau ada soalan boleh tanya. Sebab bukan senang bukan senang nak dapat peluang belajar tentang tu. Kita faham bahawa kalau anak-anak kita hanya boleh belajar kafar kat sekolah, tanya dengan ustaz atau ustazah sidaknya. Tapi kalau kita yang mu'alaf tu, sini nak tanya, bukan kat situ lah. Bukan kat situ atau tanya insyaAllah. Jadi kerana Allah panjang lebar, kita dah tangga tentang aurat, batas-batas aurat dalam Islam. Perlu dibelajar, benda tu bukannya dapat difahami terus dalam satu pagi tu. Jadi kena terus belajar dan belajar. Macam kami maklum semalam, kita, kalau boleh lepas kelas mingguan kita, contohnya kita semalam kita habiskan tentang neraka, belajar lebih lanjut lagi. Sebab nak tahu tentang tiap-tiap neraka tadi pun ambil masa. Jadi bagi orang yang meninggalkan solat, apa neraka yang dihaskan untuknya. Orang yang melalaikan solat pun sama juga. Orang yang lalai wail, ada neraka wail, neraka kecelakaan yang Allah bagi kepada orang-orang yang sengaja membuat dosa sengaja buat dosa dan sengaja mengurang timbangan atau makan anak yatim. Jadi subhanallah, untuk semua diceritakan kepada kita sebenarnya bukan untuk menakutkan semata-mata, tapi untuk menjadikan kita jadi hamba Allah yang baik, manusia yang baik. Kalau kita sibuk buat, insyaAllah kita sibuk bayar. Kita jaga betul-betul aurat kita, insyaAllah ada benda yang perlu ditakutkan. Syurga Allah menanti. Segala kesusahan, segala kepayahan yang kita rasa dalam nak melaksanakan perintah Allah, pasti Allah akan kembalikan kebaikannya, bukan dekat akhirat je, tapi kat dunia tu lagi. Kat dunia tu lagi kita akan dihormati, kita akan terjaga dari segi tu tadi. Subhanallah. Jadi kerana Allah, moga apa yang telah dikongsikan dapat memberi kefahaman tentang batas-batas aurat, dapat memberi kesedaran juga untuk mula menjaga aurat lebih baik, atau peringatan untuk kami sendiri juga sama-sama kita memahami bahawa setiap yang Allah perintahkan pasti ada kebaikan di sebalik, ada hikmah di sebalik apa yang telah diperintahkan. Jadi sama-sama kita berjaga dan kita kena ajar juga daripada awal anak-anak kita, untuk memahami bahawa benda tu untuk kebaikan kita, bukannya benda yang dipaksa-paksa Jadi subhanallah, kalau ada iman dalam hati, pastinya kita sit 2-3 dalam melaksanakan apa benda kita dengar benda tu, macam kita dengar gini tu, kita dengar dan kita terus taat kepada Allah dalam melaksanakan perintahnya. Subhanallah. Jadi setakatnya yang kami dapat kongsikan. Rasanya kita habis awal 1 jam suku je. InsyaAllah. Kalau saya ada soalan Zik, kami buka untuk soalan. Kak Norain ke, Kak Fikah ke. Kak Nosyabina pun join dengan kita. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah, semoga dipermudahkan segala urusan kita sepanjang bulan itu. Semoga kita sampai juga, sama-sama kita berdoa. Jangan lupa untuk berdoa setiap bila datang bulan Rejab dan bulan Syakban, kita doa, ya Allah berkatilah aku dalam bulan Rejab dan Syakban ini, dan sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Kita minta kepada Allah, doa kepada Allah semoga kita sampai bulan Ramadan, sebab bulan Ramadan ni pahala berganda-ganda. Pahalanya berganda-ganda. Dalam bulannya kita dipermudahkan untuk ke masjid, dipermudah untuk banyak bangun sembahyang malam tarawih, dan kita melatih diri juga untuk sabar dalam puasa tadi. Kita melatih untuk sabar, jangan marah-marah, jangan sentiasa menjaga mulutnya bercakap, telinga yang mendengar, mata yang melihat. Kita jaga semua daripada dosa-dosa yang dari berbuat dosa. Jadi subhanallah, kita doa, Allahumma barikna fi Rajab wal Sya'ban wa balirna fi Ramadan. InsyaAllah. Jadi kena Allah, sama-sama kita berusaha. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi pengajian kita dengan topik puasa. Subhanallah. Puasa
puasa kita sikit lama lagi. Jadi kita akan belajar tentang puasa minggu depan. InsyaAllah saya tahu beberapa bahagian. Mungkin perlu dua kelas juga untuk tentang puasa tadi. Sama-sama kita memahami apa perbezaan puasa kita dengan puasa orang Buddha, puasa orang Kristian. Mungkin ada dari segi Islam macam ni. InsyaAllah mesti belajar, kita kasih tahu yang kita fikir bahawa puasa tu sebenarnya hanya lapar dan dahaga aja. Tapi sebenarnya macam ialah kebanyakan orang Islam yang berpuasa hanya dapat lapar dan dahaga aja. Kebanyakan. Jadi kita kena belajar macam ni, bukan yang dapat lapar dahaga tapi dapat kebaikan daripada puasa tadi, insya-Allah. Jadi insya-Allah kalau saya ada soalan Cik, kami dapat dengan grup dapat dengan grup, kasih soalan dalam grup. Okey, saya ada soalan dalam grup. Jadi setakat ini ajalah untuk kelas kita hari ini. Tahniah untuk semua yang hadir. Kami akan syukur kepada Allah SWT. Banyak yang istiqamah belajar, tahu diri kurang ilmu dan sebagainya, tapi kita terus menerus belajar dalam nak mencapai Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah itu saja. Kita pastinya banyak salah silap daripada semalam lagi. Kami mohon maaf kalau ada keterlanjuran daripada apa yang disampaikan, salah bahasa yang digunakan atau salah jenis contoh yang digunakan. Tapi percaya bahawa kami sebenarnya hanya nak menyampaikan apa yang setakat kita tahulah, semoga kita semakin dekat dengan Allah. Bila setiap kali kita belajar, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hanya dengan ilmu, kita sebagai manusia, hanya dengan ilmu akan timbul kesedaran. Bila ada kesedaran, pasti akan menggerakkan amalan kita. Jadi, insyaAllah, semoga kita dikurniakan penghujung pengakhiran yang baik dengan usaha kita, dengan belajar macam tu. Dengan Allah, itu saja. Kami mohon kita semua untuk sama-sama melafazkan tasbih, subhanallah, tasbih kafarah, dan juga mengingatkan diri kita dengan suratul As, insyaAllah. Sebagaimana Nabi ajar kita untuk bila habis majlis ilmu, kita akan baca dua tasbih kafarah dan suratul As untuk mengingatkan kita bahawa kita ada salah silap dan kita perlu bertasbih dengan Allah SWT, selalu bertasbih dengan Allah SWT. InsyaAllah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ikut kelas sampai penghujung. Kita jumpa lagi minggu hadapan insya-Allah. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Dalam rahmat Allah Ustaz. Jumpa lagi minggu depan. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Selamat pagi. Ini dah tengah hari dah. Ya. Tengah hari. Sekejap lagi lah. Ya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Salam.